Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang penonton, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah tazkirah yang saya cadangkan untuk bulan Ramadan ini, saya akan membaca hadis himpunan hadis-hadis sahih siri pertama, keutamaan puasa dan Ramadan, yang dikeluarkan oleh Jakim. Kitabnya bernama Miftahur Rayyan, Kunci Ar-Rayyan. Di hari ini kita berada pada 3 Ramadan. InsyaAllah kita akan bermula dengan hadis keutamaan puasa dan Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun Islam, kepaduan Ramadan dan juga Ramadan bulan ketaatan. Kalau dilihat kitab ini, buku siri himpunan hadis-hadis sahih ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dan rujukan kepada masyarakat Islam dalam mengenali hadis-hadis sahih daripada kitab-kitab hadis yang muktabar. Dalam kitab siri pertama ini diberikan nama Miftah Ar-Rayyan, Kunci Ar-Rayyan, yang menghimpunkan hadis-hadis sahih berkaitan keutamaan puasa dan Ramadan beserta pengajarannya secara ringkas dan mudah agar menjadi targhib, galakan untuk mengamalkannya, serta menjadi tarhib. Tarhib ni ancaman bagi memenuhi tuntutan Ramadan itu sendiri, serta tuntutan ibadah puasa itu sendiri. Seterusnya diikuti dengan siri-siri lain berkenaan dengan qiyam Ramadan dan amalan-amalan sunat dalam berpuasa. Pentingnya untuk kita bincangkan hadis-hadis ini sebagai persiapan untuk kita mengisi Ramadan dan padu pedoman, menggunakan pedoman daripada para salafus salih sebagaimana yang dikhabarkan menjadi amalan para salafus salih, itu melakukan persiapan 6 bulan sebelumnya untuk menghadapi bulan Ramadan, dan mereka sentiasa berdoa agar berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Baik, antara ucapannya ia merupakan sumber asal dalam menyatakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mengucapkan tahniah Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Ada orang kata Ramadan Karim, ada orang kata Ramadan Mubarak, dengan memberikan khabar gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Seterusnya, bila kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita berdoa, menyatakan kesyukuran kita, memohon keselamatan daripada sebarang gangguan untuk kita menelusuri, untuk kita berlayar dalam bulan ini. Kita berdoa kepada Allah di atas kapal Ramadan ini dengan berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami dan terimalah ibadah Ramadan daripada kami dengan sebenar-benarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab doanya, hadis bernombor 912. Begitu juga Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami beberapa kalimat, beberapa doa apabila datangnya bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian kita membaca hadis-hadis Nabi ini menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi, kekasih Allah dan kekasih kita, dan kita
mengikut apa yang ditanggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti dan asbab bertambahnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis yang pertama iaitu keutamaan puasa dan Ramadan. Kita tahu bahawa puasa Ramadan ini difardukan pada bulan Syaban, tahun kedua Hijrah. Ibadah puasa memang telah diketahui oleh umat yang terdahulu, mereka mengamalkannya, dan juga ahli-ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita faham berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Puasa Ramadan adalah rukun Islam. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsah. Ala an yuwahhada Allah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan wal hajj. Faqala rajulun, al-hajj وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. Hadis nombor 16. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Islam dibangunkan atas 5 rukun. Iaitu mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji. Lantas seorang lelaki bertanya, apakah haji dan kemudian puasa Ramadan? Baginda menjawab, tidak. Puasa Ramadan dan kemudian haji. Demikianlah kemendengannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pengajaran daripada hadis ini, kita tahu bahawa agama Islam ini tertegak di atas 5 rukun. Dan setiap rukun Islam ini mempunyai tuntutannya. Setiap rukun Islam ini mempunyai tuntutannya yang tersendiri yang hendaklah dilaksanakan oleh setiap Muslim. Berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat sebelum menunaikan haji. Ianya mengikut tuntutan yang lebih utama dalam kefarduannya. Dan tanpa salah satu daripada rukun Islam ini, keislaman seseorang itu boleh musnah. Sebagaimana sebuah kemah yang mempunyai 5 batang tiang, tetapi apabila satu tiangnya patah, akan merobohkan seluruh kemah tersebut. Jadi itulah rukun Islam, ada 5, antaranya Siyam Ramadan. Bukan puasa bulan lain, puasa bulan Ramadan. Kalau bulan lain itu tidak dikira. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua, dalil tentang kefarduan puasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah, an A'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا
wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa atau dakhala al-jannata in sadaqa. Hadis akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Kitab as-Siyam bab wujubi shaum Ramadan. Muslimin sidang hadirin yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan kefarduan puasa, hadis daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhum jami'an, bahawa Rasulullah didatangi oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah dalam keadaan kepalanya penuh debu. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku solat apakah yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasku." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Solat 5 waktu, kecuali jika engkau suka mengerjakan solat sunat." Si Arab Badui tadi bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang Allah Ta'ala wajibkan kepadaku?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau suka mengerjakan puasa sunat." Si Arab Badui lagi bertanya lagi, "Beritakanlah kepadaku zakat apakah yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasku?" Maka Rasulullah SAW menjawab, memberitahunya kepadanya tentang syariat-syariat Islam. Lalu Arab Badui tersebut mengatakan, "Demi zat yang memuliakanmu, aku tidak suka melakukan yang sunat dan aku tidak akan mengurangkan sedikit pun yang wajib yang telah Allah Ta'ala fardukan ke atasku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dia seorang yang beruntung jika dia benar, atau dia akan memasuki syurga jika dia benar." Aflaha in sadaqah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pengajaran pada hadis ini ialah setiap Muslim diwajibkan melakukan ibadat fardu seperti solat, puasa, zakat. Kenapa? Bagi memenuhi tuntutan amalan yang telah difardukan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa ibadah fardu sudah memadai jika dilaksanakan dengan sempurna. Namun, ibadat sunat menjadi pelengkap kepada mana-mana kekurangan yang ada dalam amalan fardu tersebut. Begitu juga pelaksanaan ibadah fardu dengan sempurna akan mendapat ganjaran syurga, dan diikuti dengan amalan sunat akan meningkatkan lagi nilai sesuatu amalan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis yang ketiga berkenaan dengan bulan ketaatan. Ramadan ini sebagai bulan ketaatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidat asy-syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u wa dzalika fi kulli lailatin. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar." Hadis yang ketiga ini berkenaan dengan Ramadan, bulan ketaatan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintunya yang terbuka. Pintu-pintu syurga juga dibuka. Tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Lalu seorang penyuruh menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah daripada melakukan keburukan. Dan Allah Ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka dan perkara yang berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan." Muslimin muslimat sedang penonton yang dikasihi sekalian, pengajaran pada hadis ini ialah Allah Ta'ala telah menjanjikan pada bulan Ramadan ini ganjaran pahala yang berganda-ganda. Dan Ramadan ini adalah kesempatan bagi orang yang berpuasa untuk dapat menjalani ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh tanpa gangguan dan godaan daripada syaitan. Kenapa? Ini kerana syaitan dan iblis akan terantai dan dibelenggu.
Manakala pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya dan pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya bagi menyambut orang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh dengan melakukan amalan kebajikan di bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini hadis berkenaan dengan Ramadan yang kita baca daripada kitab Ar-Rayyan, mudah-mudahan memberikan kita pengalaman, pengajaran supaya kita dapat beramal. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi menyambung hari-hari yang lain pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.